Hai semua, Assalamualaikum. Jadi hari ini saya, Julia Risalina dan kawan saya Atira Zaraan akan membincangkan kertas soalan percubaan SPM Kimia SPP 2019 tajuk Elektrokimia. Jadi kami akan go through soalan elektrokimia sahaja. Okey, kita akan start dengan soalan yang pertama. Soalan yang pertama tu dibagi raja, iaitu raja 6.1 menunjukkan susunan radar sebagai sel A dan sel B. So, bila kita tengok gambar ni, kita dah dapat tahu yang sel A dan sel B adalah dua jenis sel elektrokimia yang berbeza. Sebab apa? Sebab sel A tu dia ada voltmeter. Maksudnya dia adalah sel kimia. And sel B tu dia ada bateri. Maksudnya dia adalah sel elektrolisis. Okey, soalan A. Nyatakan perubahan tenaga di dalam sel A. So, tadi kita dah detect yang sel A tu adalah sel kimia. Maksudnya perubahan tenaga yang berlaku adalah tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Kalau dia tanya perubahan tenaga di dalam sel B, jawapan dia akan jadi tenaga elektrik kepada tenaga kimia sebab sel B itu adalah sel elektrolisis. So next, cadangkan nama bagi logam X dan logam Y. Okey, kita go through information yang dia bagi satu-satu. So untuk sel A, sel kimia, elektrod magnesium pemerhatian dia elektrod menjadi lebih nipis. So actually, elektrod menjadi lebih nipis ni kita boleh guna untuk anode sahaja. Sebab apa? Sebab elektrod dekat anode ni je yang boleh mendermakan elektron membentuk ion-ion. Dekat katot tak boleh. Okey, bila kita dah confirm magnesium ni ialah anode, automatiklah X ni ialah katot. So X ni mestilah keelektropositifan dia and kedudukan dalam ECS dia lagi rendah daripada magnesium. So kita boleh pilih apa-apa je logam asalkan kedudukan dia lagi rendah daripada magnesium. Okey, so kita pergi dekat logam Y. Logam Y ni berdasarkan slide before ni ialah elektron R dengan S dalam sel B which is sel elektrolisis. Okey, R ni ialah anode and S ni ialah katot. So bila kita tengok pemerhatian R ni, elektrod menjadi nipis. So macam kita tahu kalau elektrod menjadi nipis dekat sel elektrolisis, dia mesti guna faktor ketiga iaitu jenis elektrod. So apa syarat untuk jenis elektrod ni ialah elektrod yang digunakan mestilah logam. So dia sebenarnya dah state kat sini pun kan logam Y. Kita nak confirmkan di logam apa, kita tengok dekat S. Dia cakap pepezal perang terenam. So kita dah tahu dah logam apa. Perang tu refer to kuprum. So, kalau dia cakap elektrod menebal dekat S ni, kita boleh cakap apa-apa logam. Tapi kalau dia statekan warna, dia mesti spesifik color apa untuk logam apa. Okey, untuk soalan C pula, disuruh nyatakan anode dalam sel A. So, macam kita dah bincang tadi, anode dalam sel A ialah magnesium. Sebab apa? Sebab magnesium ni lebih elektropositif daripada logam X dalam siri elektrokimia. Ataupun magnesium ni kedudukan dia lagi tinggi daripada logam X dalam siri elektrokimia. Okey, kita pergi dekat soalan nombor 3. Tulis setengah persamaan bagi tindak balas yang berlaku pada logam X. So, tadi kita dah confirmkan logam X ni ialah katot. So, katot ni yang tertarik dekat dia ialah kation. So, apa kation yang ada dalam asid sulfurik cair ni? So, ion yang hadir dalam asid sulfurik cair ni ialah H+, SO4 minus, NOH minus. So, kation antara tiga-tiga tu ialah H+ sahaja. So, H+ je lah yang tertarik dekat logam X ni. So, H+ tu akan menerima elektron membentuk gas hidrogen. So, bila kita seimbangkan dia, dapatlah 2H+, plus 2E minus menghasilkan H2. Okey, untuk soalan D1, disuruh nyatakan satu maklumat yang dapat diperoleh daripada graf. So, dibagi raja kat situ, raja menunjukkan graf bagi kepekatan larutan Y nitrat dalam sel B melawan masa. Kalau kita tengok dalam graf tu adalah graf Malar. Jadi, kepekatan larutan Y nitrat tu tidak berubah walaupun masa dia bertambah. Jadi, maksudnya, apa yang kita dapat daripada graf adalah kepekatan larutan Y nitrat tidak berubah. Seterusnya, disuruh terangkan jawapan kita. Disuruh terangkan kenapa kita cakap kepekatan larutan Y nitrat itu tidak berubah. Okey, kita tengok balik. Tadi kita dah namakan logam Y sebagai logam kuprum. Dan logam kuprum ni terletak pada elektrod anode pada sel B. Jadi, disebabkan dia dekat anode, maka dia akan melepaskan elektrod. Jadi, elektrod kuprum yang akan melepaskan elektron kepada katon. Jadi, elektrod kuprum dia mengion kepada ion Cu2+ atau ion kuprum 2. And ion Cu2+ tu dia akan pergi dekat elektrod katot. Sebab katot ni sifat dia adalah dia menarik kation. Jadi
ion Cu2+ itu akan dinyacas menjadi atom kuprum semula di katod. Jadi, kadar atom yang melepaskan elektron membentuk ion Cu2+ di anod dengan ion Cu2+ yang dinyacas menjadi atom kuprum dekat katod adalah sama. Sebab itulah kepekatan larutan dia tidak berubah. Okey, walaupun dekat dalam skema dia tak ada mention, kita kena sebut yang ion Cu2+ dibentuk dekat anod and ion Cu2+ dinyacas menjadi atom kuprum semula dekat katod. Tapi kita kena sebut juga anod dengan katod dia sebab kita nak jawapan kita precise and tepat. And andai kata untuk SPM nanti dia punya skema mana tahu dia strict atau apa ke, at least kita macam dah sediakan payung sebelum hujan sebab jawapan kita ni dah precise and tepat. Okay, next. For the last question, anda diberi tugasan untuk mengumpul gas tidak berwarna di anod dalam sel B. So, maksudnya kita kena buat something untuk ubah eksperimen ini untuk mengumpul gas yang tidak berwarna tanpa kita ubah larutan yang digunakan. Lepas tu kita kena explain macam mana pembentukan gas tidak berwarna tu terhasil. But before that, kita kena faham dulu konsep untuk soalan ni. So, before kita buat sebarang perubahan pada sel B, kita dapat tengok pemerhatian pada anod adalah elektrod menipis. Kenapa elektrod menipis? Sebab kita guna faktor yang ketiga iaitu faktor jenis elektrod yang digunakan. Jadi untuk modify dia supaya hasilkan gas yang tidak berwarna, kita boleh guna lagi dua faktor. Iaitu faktor kedua dan faktor yang pertama. Okey, untuk faktor yang kedua iaitu faktor kepekatan ion dalam larutan, dia tak akan hasilkan gas-gas yang tidak berwarna. Sebab apa? Untuk faktor yang kedua ni, dia akan menggunakan larutan yang mengandungi ion halida. Jadi dia akan menghasilkan gas-gas yang berwarna. Jadi kita tinggal faktor yang pertama. Okey, untuk faktor yang pertama iaitu kedudukan dalam ACS, memang dia akan menghasilkan gas-gas yang tidak berwarna. Sebab apa? Sebab at last nanti dia akan hasilkan gas hidrogen melalui persamaan 4O4 Jadi syarat untuk menggunakan faktor yang pertama ni, syarat dia adalah elektrod lengai. Dan kalau larutan yang digunakan ada ion halida, kita tak boleh guna larutan yang berkepekatan tinggi. So, apa yang kita buat adalah kita akan tukarkan logam X dengan karbon atau elektrod lengai yang lain seperti platinum. Jadi, nanti ion OH- atau ion hidroksida akan dipilih untuk dinyacas. Sebab apa ion OH- yang dipilih? Sebab ion OH- ni terletak paling bawah dalam kedudukan dalam siri elektrokimia. Alright, so thank you sebab dah dengar explanation kita orang. Kalau ada masalah boleh tanya dekat komen. And one more thing, don't forget to like, share and subscribe.